Assalamualaikum, saya Syafiqah Suhaimi. Saya Najmi Suhaimi. Anda sedang menyaksikan OBI TV. Jadi seperti biasa, OBI TV akan berkongsi dua kisah menarik pada setiap minggu. Dan pada hari ini kita ada kisah yang sedih sangat. Memang sedih Pika, kalau kita video tu pun saya rasa terkesan sedih Ya, tengok. betul. Tapi kita tak boleh cerita kat sini Najmi. Kalau kita cerita penonton kita habis lari. Dan kisah kedua kita ada apa Najmi? Kisah kedua mengenai satu tragedi yang berlaku ketika travel. Kaki-kaki travel ni kena take note lah kalau tengok video ni. Dua-dua kisah sedih ya. Dua-dua sedih. Minggu ni kita berkabung Pika. Berkabung. Jadi kalau kita tahu lagi lebih lanjut, kita layan OBTV. Okey Pika, sebelum kita mulakan OBTV minggu ni, saya nak tanyalah awak lah sebab awak je yang dah kahwin kan? Amboi. Nak tanya dulu persiapan kahwin awak macam mana? Bagi saya lah kan, sebab awak dah tanya kan. Sebenarnya saya tak nak cerita sebab saya malu lah cerita pasal kahwin. Macam saya je yang berkahwin. Tapi awak tanya ni kenapa Najmi? Okey, saya tanya sebab macam minggu ni ada satu kisah yang viral di mana satu perkahwinan yang tak jadi Pika. Tak jadi? Kalau tengok video tu memang rasa sedih. Lepas tu netizen macam biasalah tanya kenapa jadi ni? Pakaian dah siap, make up dah ready, tiba-tiba pengantin lelaki tak ada Najmi. Pasangan ni dah bercinta sejak tahun 2019. Wow. Kayaknya dah 2 tahun menyulam cinta sebelum mengambil keputusan untuk berkahwin. Tapi jadi macam ni pula. Nama siapalah sangka kan. Orang kata, tetapi yang saya tahulah kan, perempuan ni cakap majlis, sejak daripada majlis berinai pada malam tu, dia dah telefon sebanyak 300 kali tetapi 300 tak ada kali? jawapan. Tak ada jawapan? Kalau saya sendirilah masa malam kahwin, saya telefon 2-3 kali pun saya dah rasa, risau-risau. Dah cemas. Ini kan pula 300 kali. Kadang kita call nak tanya macam mana persiapan betul tak Pika? Sebab risau lah kan. Risau betul. Lepas tu Pika saya nak cerita juga, wanita tu menceritakanlah walaupun benda ni dah jadi, dia redha dengan apa yang telah terjadi. Lepas tu bukan saja kalau masa akan datang ada jodoh dengan lelaki tu, dia terima seadanya. Wah. Tapi macam kalau saya sendiri, saya susah sikit lah nak terima sebab majlis perkahwinan saya tu macam tragedi. Senang cakap tragedi yang sangat sedih lah. Macam memalukan ke apa. Tapi apa-apa pun kita tak tahulah apa di sebalik kisahnya. Mungkin lelaki tu sakit ke apa ke. Tapi apa-apa saya respect sangat wanita ni sebab dia gagahkan diri pakai busana pengantin tu. Walaupun tengah sedih, macam tak dapat dibayangkan lah kalau kita di tempat beliau sendiri. Betul tak? Baik kat situ Pika, kalau kita tengok ruangan komen pun rata-rata netizen sempatlah bagi kata semangat. Lepas tu diorang siap cakap jangan berputus asa, insya-Allah kalau ada jodoh tak ke mana. Apapun Pika, kita di OBTV mendoakan yang terbaik buat gadis ini supaya dipermudahkan untuk menerima jodoh, insya-Allah. InsyaAllah. Okey Pika, kisah minggu ni saya nak cerita kat awak satu tempat pelancongan yang famous, dikenali sebagai Canyon Sulak di Rusia, di mana ada satu buaian besar ni memang terkenal. Kalau pelancong pergi tu memang tak lepaskan peluang untuk naik buaian tu, boleh buat TikTok, boleh buat Reels, siap boleh post kat Instagram. Ya, bestnya. Lagi best Pika kalau awak naik dengan husband awak, orang tolak dari belakang. Memang best. Pandai dia. Tapi kan Najmi, awak cakap tu memanglah seronok. Tapi saya ada tengok satu video ni yang memang malam tak berbau apabila dua orang gadis ni sedang orang kata syok-syok naik buaian tu, tiba-tiba salah satu buaian gadis tu tersentak, orang kata tengah buaian tu dia macam zoom. Macam tu. Saya memang tak boleh lah tengok video ni sebab yang buaian tu kemayo rancak dan akhirnya mereka pun jatuhlah pada ketinggian 6,000 kaki. Alamak Pika, saya dengar pun rasa seram, saya takut. Mungkin lepas ni saya pergi Rusia pun saya tak naik buaian tu. Saya naik benda lain. Kesan pun macam trauma jugalah. Trauma Pika. Lepas tu difahamkan pasangan ni hanya mengalami kecederaan ringan saja. Kayaknya mereka ni sempat jatuh di atas satu platform kayu. Kayaknya terselamatlah. Susulan daripada insiden itu, kawasan pelancongan itu telah diarahkan tutup oleh Kementerian Pelancongan Dagestan dan mereka memaklumkan bahawa buaian tu memang tak memenuhi syarat lah keselamatan. Macam itulah cerita dia. Risau kan bila jadi macam ni. Tapi saya Pika, saya nak tanya awak. Lepas ni kalau awak ada peluang nak pergi Rusia, awak nak naik tak dengan husband awak? Dia tolak awak ke awak tolak dia ke? Saya kan, saya sebenarnya sejujurnya saya tak takut benda-benda ketinggian. Tapi saya rasa lepas saya tengok video macam awak cakap tu, saya rasa macam tak naik dah kot. Sebab dengan keberatan saya ni yang terlalu ringan memang tak lah kan. Mungkin kita naik roller coaster ke Pika? Lebih selamat, ada seatbelt, pakai helmet. Betul? Baiklah Pika, cerita yang pertama macam awak cakap tadi, kita nak kongsikan kisah mengenai durian. Tapi saya dengar awak ni sebenarnya tak makan durian, betul ke? Saya tak berapa gemar lah. Saya bukannya tak boleh makan langsung, boleh. Tapi macam lama lah, dah 5-6 tahun sekali macam tu. Tapi kita cerita pasal durian ni kisah apa sebenarnya? Kenapa kita cerita pasal durian ni? Sebab saya nak kongsikan kisah mengenai seorang lelaki ni di mana dia nak menjual durian dengan harga
RM500. Bukan banyak tau, sebiji durian je dia nak jual. Allah, macam saya terkejut jugalah dengar sebab saya ingat macam 150 logik lagi sebab musangking kan. 500. Tapi dia ni T20. ni durian jenis apa ni? Saluk emas ke? Apa macam tak percaya lah. Kan? Sebab menerusi satu video yang telah pun dikongsi di Twitter, seorang lelaki ni dia nak jual durian. Tapi kenapa harga dia mahal sangat sampai RM500? Sebab Pika, sebab durian tu tak jatuh ke tanah pun. Tak cecah pun ke tanah. Betul, saya ada tengok video tu, durian tu tak jatuh ke tanah dan bukan ke riba kita. Tetapi apa Pika? Tetapi jatuh ke kereta dia sehingga pecah je mic kita belakang. Sebab itulah depan rumah lelaki tu ada pokok durian. Betul kata 500 tu hanyalah gurauan semata-mata. 500 tu sebenarnya macam kos dia nak repair, ganti baliklah cermin kereta dia yang dah pecah tu. Betul. Aish. Nampaklah dalam video tu sebenarnya mula-mula dia macam video tu macam mula-mula macam kelakar. Tapi hujung-hujung kita tengoklah sebenarnya sedih perasaan lelaki ni kan. Betul lah. Kereta sendiri nak kena ganti dia satu hal kan. Betul. Cuba awak bayangkan kereta awak yang kena. Awak dah tak suka makan durian. Tiba-tiba durian pula menghantui hidup awak. Kereta saya baru-baru ni memang ada orang langgar lari lah. Macam tu pula, itu kisah lain lah. Gemik pula. Tak apalah, kita doakan abang tu sabarlah semoga dapat jual durian tu dan buat ganti cermin kereta tu. Okey, kisah kedua ni Pes, kita macam biasalah kita suka sangat cerita pasal jodoh. Kalau dah jodoh memang tidak mengenal usia dan memang tak dinafikan lah. Kalau cinta tu berbeza. Tak ke mana. Tapi saya perhati, saya dah beberapa bulan jadi dekat OBTV ni banyak betul kisah kita kongsikan mengenai jodoh Betul. Kita punya viewers membaca memang suka kisah-kisah jodoh ni. Tapi kali ni kita kisah apa ni? Pasal apa jodoh ni Pes? Kalau tapi first of all kalau bab lafaz cinta ni maaflah saya tak boleh nak komen banyak sangat. Tapi bila awak mention pasal tak kenal usia tu, ini mesti kisah mengenai pelajar yang kahwin dengan cikgu geografi dia tu. Kan? Betul. Trending Yes. Video ni trending sampai mendapat jutaan tontonan video. Wow. Gadis yang berusia 19 tahun ini, nama dia Syafiqah juga. Oh, Syafiqah. Syafiqah juga macam awak. Mengakui bahawa Hafiruddin, suami dia itulah, merupakan guru favourite. Guru favourite. Tapi mereka ni sebenarnya taklah berbual antara satu sama lain kecuali hal-hal yang penting. Ya, betul ke hal-hal yang penting tu? Wallahualam. Itu kita tak tahulah. Kita tak tahulah kan. Jelasnya lagi dia dan suaminya tidak berhubung sejak daripada tingkatan 4 sehinggalah habis belajar. Sehinggalah suaminya berhubung menerusi Instagram pada tahun lepas, PKP. Tak lama macam ni kan? Baru lagi. Dan akhirnya membuat keputusan bernikah pada 12 Julai lalu. Cinta berputik di musim PKP ya. Dalam seminggu lebih lalu. Tapi timeline dia tu bagus dalam setahun dia DM dia kat Instagram rasa cepat. Dia macam dah shock lama ke apa tak tahulah kan. Jodoh Pika kan kita tak tahu kan. Dan Syafiqah juga turut berkongsi pada mulanya keluarga dia sebenarnya agak keberatan. Macam tak berapa nak menerima sebab jelah wallahu alam mungkin sebab faktor jarak 10 tahun ke apa kita tak tahu kan. Tapi akhirnya mereka mula bersetuju apabila melihat kesungguhan guru berkenaan. Betul. Tapi apa-apa kami di OBTV mengucapkan selamat pengantin baru dan semoga pasangan ini kekal hingga ke jannah. Selamat pengantin baru. Okey Pes, sebelum saya nak cerita kisah minggu ni, saya nak minta maaf dulu. Wow. Sebab kisah minggu ni melibatkan kisah tentang bola. Kita tahu kan kita ni memang minat betul dengan bola. Minat, tak apa. Demi kerjaya kita teruskan. Tak ada masalah pun. Sebab ini bukanlah nak cerita pasal sukan bola sepak tu sendiri sangat sebenarnya. Tapi kisah di sebaliknya tu. Wah, bagus Pes. Nampak awak betul committed dalam menjalankan OBTV. Okey, macam kita tahu, Euro 2020 baru sahaja melabuhkan tirai. Namun di sebalik tu ada 1001 kisah yang netizen nak tahulah pasal apa yang jadi. Biasalah tu lepas habis je sesuatu peristiwa yang besar mesti ada orang kata rentetan peristiwa yang berlaku selepas itu kan. Yes, kita semua sedia maklum yang England kurang berjaya. Tidak berjaya lah senang cerita tak berjaya menentang Itali dalam perlawanan akhir hari itu. Mereka kalah dan 3 orang yang melakukan sepakan penalti ini adalah Rashford, Sancho dan Saka. Okey, dan susulan daripada itu disebabkan mereka tidak berjaya untuk menjaringkan gol dalam sepakan penalti. Susulan dari itu mereka terima banyak komen yang berbau perkauman di IG mereka.
Lepas tu saya nak cerita kat awak, antara 3 individu, Rashford yang paling terkenal. Bukan itu saja Pesh, dia siap dapat ugutan dan cakap ugutan DM semua. Lepas tu dia ni antara yang kita wajar puji adalah dia rajin membantu orang yang tak berkemampuan. Philanthropist. Betul tu Pesh. Tak baik kat situ, apa yang lagi saya rasa sedih apabila mural dia diconteng oleh netizen kat sana. Tapi kan Najmi, tak semua yang berfikiran negatif. Okey. Tak lama selepas itu ramai yang berkumpul dan menampalkan mesej-mesej sokongan mereka di mural yang diconteng tersebut. Jadi kita boleh nampaklah dekat situ kan. Isu itu memang mendapat liputan yang sangat meluas di England. Okey Pesh, untuk berita yang kedua minggu ni, saya nak tanya awak ada tengok tak satu video yang viral dan video tu dah mendapat lebih 500 sekian tontonan kat Twitter? Wow, sangat banyak Banyak. Saya rasa saya tengok ini mesti mengenai satu video yang perempuan makan apple sambil kicap tu kan? Betul? Sangat sedap tengok. Saya terliur pula sekarang ni. Okey, tak apa. Kisah dia bermula apabila wanita ni dia nak pergi buang sampah. Dan nak pergi buang sampah tu tiba-tiba ada seorang lelaki lalu depan dia. Dah lalu, lelaki tanya buat apa tu? Dia macam biasalah takut. Tapi ada satu idea yang kita wajar puji wanita ni. Dia sangat bernas tiba-tiba idea tu datang kan. Dia dengan selambanya dia boleh cakap dekat lelaki itu, "Hai, cik nampak saya ke?" Hai. Dia boleh tanya macam tu. So apa lagi memang terkejut, agaknya tergamam dengan apa yang dilafazkan oleh wanita ini. Lelaki itu terus menderu melaju bawa kereta. Sampai semua bonggol yang ada dekat kawasan tu pun dilanggar semua. Habis. Semua dilanggar. Siapa je tak seram Pesh kalau macam contoh awak lari depan orang. Lepas tu orang tanya, "Cik nampak saya ke?" Saya pun lari. Takkanlah tak nampak kan. Nak pula sebab time tu time maghrib. Kita tahu je lah time maghrib ni kalau dekat luar rumah macam mana kan. Lagilah risau kan. Tapi apa pun Pesh, kita wajar puji tindakan gadis ni. Kini dia betul. sempat thinking out of box. Yes, dan dia berfikir dengan cepat. Betul tu Pesh. Tak baik kat situ. Bijak, benar. Dia guna cara halus. Macam pukul lah, taekwondo lah. Tapi dia guna akal saja. Yes, hebat kan? Tapi walaupun begitu, wanita ini dia berharap agar lelaki yang tegur dia dulu tu selamat sampai ke rumah. Sebab je lah tadi dah bawa kereta dah laju semua, risau juga kan. Dan dalam video itu dia juga sempat meminta maaf. Kok lah apa yang dia buat tu menyinggung perasaan ke mana-mana pihak kita tak tahu kan. Tapi itulah kreatif sebenarnya gadis ni. Betul tu Pesh. Mungkin lepas ni wanita dekat luar sana boleh praktikkan cara ni. Mungkin lebih selamat, betul tak? Mungkin lebih selamat. Kita tak tahu kan. Mungkin boleh cuba. Kalau belum pernah cuba mungkin boleh cuba. Tapi kan Najmi, saya tengok video tu rasa nak makan lah apple kicap tu. Okey, boleh. Boleh, tengok sekejap lagi. sambil makan bola. Sambil tengok bola. Sambil tengok bola. Okey, boleh, jom. Okey, itu saja OBTV untuk minggu ni. Kalau anda nak baca artikel-artikel yang menarik, jangan lupa layari ke www.ohbulan.com. Dan banyak lagi video menarik anda boleh ke YouTube Oh Bulan Official. Jangan lupa subscribe sekali sebab subscribe itu percuma. Betul tu. Untuk pengetahuan korang, OBTV akan bersiaran 3 hari je, Jumaat, Sabtu dan Ahad. Setiap 7.55 malam hanya di TV9. Saya Najmi Sohaimi. Dan saya Pesh Mono. Sehingga berjumpa lagi. Bye. Bye-bye. Tuan suruh saya action, tuan tak suruh saya cakap.